Terima kasih Munawar. Di Kuala Lumpur di Angkasa Puri, kita membawakan perkembangan pilihan raya umum ke-15 dari Sarawak. Bersiaran dari Auditorium P. Ramlee Kuching, Sarawak hari ini, kita akan perkenalkan sebentar saja lagi siapakah ahli panel yang akan bersama dengan saya akan mengupas apakah perincian mengenai suasana ketika pilihan raya umum ke-15 di Sarawak. Pada hari ini 1.9 juta kira-kira pengundi Sarawak akan memberikan suara mereka tentang siapa ataupun apa yang mereka harapkan untuk menerajui pimpinan negara kita. Pada masa yang sama, saya dah pun menjalankan kewajipan di P196 Stampin pada pagi tadi. Suasana ketika itu aman, alhamdulillah, kekal kita momentum ketika berkempen sehingga hari pengundian. Diharapkan di kawasan pengundian lain pun turut sama. Terima kasih kepada petugas-petugas yang menjalankan tugas dengan cemerlang pada pagi tadi. Cuaca baik, namun ada sebentar tadi ada hujan sedikit dan saya dengar ketika ini hujan mula beransur reda dan juga ada kawasan tertentu kita doakan yang mengalami banjir agar bersiap siaga kerana pasukan-pasukan keselamatan pada ketika ini pun sedang bertungkus lumus untuk memastikan keadaan selamat. Jadi keutamaan tetap kita berikan kepada kesejahteraan rakyat. Jadi hari ini juga kita akan melihat bagaimana impak pengundi muda. Lebih 1 juta sebenarnya kalau di Sarawak ini. Jadi pastinya ini akan memberi kesan secara langsung kepada keputusan pengundian nanti. Apakah yang mereka mahukan? Adakah isu persekutuan akan mempengaruhi pengundian mereka? Ataupun sejauh mana daripada 1 juta ini turun mengundi? Kita lihat setakat satu tengah hari tadi 50% pengundi keluar mengundi. Kalau dilihat berbanding sebelum ini agak sedikit rendah berbanding dengan PRU ke-14. Jadi kita harapkan anda di luar sana masih berkira-kira nak keluar mengundi, jangan berfikir lagi, terus saja keluar, jalankan kewajipan anda kerana suara anda penting juga sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita perkenalkan tetamu dengan kita hari ini. Yang saya boleh katakan saya rindukan pandangannya dan juga komentarnya berkenaan dengan pilihan raya. Terus saja perkenalkan Datuk Dr. Jennery Amir, penganalisis politik. Datuk, ya. Sempat sarapan tadi? Sempat. Awal pagi dah saya turun mengundi. Ini. Di mana? Di Petrajaya. Di Petrajaya. 7.35. 7.35. Ya. Antara, boleh saya kata, antara terawal. Suasana ketika itu? Tenang saja, belum ramai lagi pengundi waktu itu. Penyokong-penyokong mungkin sudah membanjiri ya? Ya. Saya lihat tadi pun Yang Berhormat Premier Sarawak juga sudah turun mengundi di SK Merpati Jepang, menyatakan sokongan pastinya kepada calon GPS di sana. Baik Datuk, kita membincangkan mengenai impak belia pengundi muda untuk pilihan raya kali ini. Di Sarawak pun jumlahnya agak besar kalau dilihatkan 1 juta, lebih 1 juta, dan mereka ini dilihat mungkin pola pengundian mereka sedikit berbeza dan mungkin tidak sama seperti 5 tahun lepas. Bagi Datuk sendiri, bagaimana kesan? Satu jumlah yang cukup besar, bukan saja di peringkat negara tapi di negeri Sarawak juga. Betul. Jadi mungkinkah mereka ini menjadi kingmaker ataupun game changer dalam PRU kali ini? Dalam konteks Sarawak, saya fikir kita tak boleh melakukan ataupun membuat pengitlakan ataupun generalisasi. Ini bergantung banyak kepada di mana mereka ini, adakah mereka di luar bandar, adakah mereka ini di Bandar Mada di Kuching, dari segi kelas sosial mereka, pendidikan mereka. Jadi saya dapati bahawa memang ada kesedaran dalam kalangan sekitar 1 juta pengundi muda ini. Yang paling penting ini mereka yang untuk waktu berbaki ini mereka harus turun mengundi untuk pastikan suara mereka didengar. Saya percaya bahawa yang menjadi keprihatinan mereka ialah sama dengan pengundi luar di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang dan sebagainya. Antara isu saya fikir yang berbangkit dalam pemikiran mereka utama ialah dari segi pendidikan, dari segi peluang pekerjaan, apa yang mereka dapat lakukan selepas tamat pengajian nanti, dari segi pendapatan, dan juga dari segi perumahan. Jadi isu-isu yang sebenarnya isu yang menjadi konvensi kepada mereka. Jadi bagi saya sempat bercakap dengan beberapa orang remaja dan juga pengundi muda ini dalam beberapa hari ini, malah jauh sebelum ini. Bagi mereka di luar bandar masih lagi prihatin terhadap isu infrastruktur, pembangunan dan sebagainya. Lebih lagi tentang internet.
Kerana bagi mereka internet ini penting untuk bukan saja untuk tujuan pembelajaran, tapi jauh lebih penting ialah bagaimana mereka dapat terbabit secara langsung dari segi ekonomi digital. Kerana ini peluang terbaik untuk mereka membabitkan diri untuk mendapat pendapatan, meningkatkan pendapatan mereka. Dan saya fikir dalam konteks ini kerajaan GPS di Sarawak telah pun berusaha sedaya upaya untuk membina begitu banyak menara telekomunikasi bagi memungkinkan kawasan-kawasan di luar Kuching, bandaraya utama di Sarawak ini juga dapat akses kepada internet. Kita lihat Datuk, melalui inisiatif transformasi digital daripada Yang Berhormat Premier dan Kementerian Utiliti Telekomunikasi melalui agensi pelaksana seperti SMA dan SDEC, nampak perubahan tu. Banyak tempat di pedalaman sudah ada menara telekomunikasi. Tapi bagaimana dengan belia yang kebanyakan pada masa ini berada di luar Sarawak, mungkin merantau mencari rezeki di luar? Ini menjadi masalah. Sebab itu SPR telah digesa supaya bukan saja mengadakan satu sistem pengundian yang lebih terkini, bukan saja melalui undi pos tetapi melalui dalam talian elektronik, elektrik. Jadi saya fikir melangkah ke depan apapun berdasarkan laporan dan Facebook yang saya amati bahawa memang ada usaha dalam kalangan mereka di luar Sarawak, di Sabah, di Semenanjung untuk kembali dengan usaha mereka sendiri untuk pastikan mereka bukan saja dapat berjumpa dengan keluarga mereka, tapi untuk pastikan mereka dapat mainkan peranan lebih langsung untuk gunakan hak mereka untuk tentukan suara anak muda dari Sarawak ini dapat didengar dengan lebih nyaring, lebih lantang. Kerana Sarawak GPS khususnya ingin melihat lebih ramai wakil rakyat berada di Parlimen untuk menuntut bukan saja hak Sarawak, untuk pastikan mereka dapat geran ataupun peruntukan lebih besar bagi memungkinkan kita dapat merapatkan jurang perbezaan dari segi pembangunan, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana tahap cakna pengundi belia di Sarawak, Datuk? Kita lihat adakah isu-isu besar macam yang Datuk katakan tadi, pendapatan ataupun isu yang dimainkan sebelum ini mengenai rasuah, integriti, ketirisan dana. Adakah pengundi belia sudah cakna politik di mana pada satu tahap ketika ini isu begitu memberi kesan kepada mereka? Betul. Tahap celik politik mereka tidak dapat kita perlekehkan ataupun tidak boleh pandang merendah, kerana pada amnya berlainan daripada tahun 70-an, 80-an, boleh saya katakan pun rata mereka ini sudah punya tahap pendidikan yang tinggi, terdedah kepada Facebook, media sosial dan portal berita dan sebagainya. Jadi saya fikir sementara mereka juga prihatin terhadap isu-isu tempatan, isu negeri, mereka juga kelihatan begitu prihatin terhadap isu nasional, malah isu global, soal perubahan iklim, soal ekonomi global, soal perang dunia, kesannya terhadap negara dan negeri ini, juga soal takbir urus negara, integriti kepimpinan. Jadi kita nak melihat, anak muda ini nak melihat siapa-siapa pun dilantik dalam kabinet persekutuan nanti bukan saja telus, bukan saja punya pandangan jauh, punya kearifan, kebijaksanaan, tapi punya integriti dan juga keupayaan untuk memimpin negara ini berada di atas landasan tersebut bagi memungkinkan kita memacu negara ini berada di atas, berdiri seperti tinggi dengan negara lain dari segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Sebab ini semua sebenarnya merupakan isu menjadi dekat di hati mereka. Kita harapkan itu dapat diterjemahkan dalam pengundian. Itu mungkin tidak membawa makna jika mereka tidak keluar mengundi. Ya, itu paling asasnya. Itu manifesto. Semua kita telitikan semua, baik PH, PN, GTA, warisan di Sabah, lebih lagi GPS yang manifesto 64 ini, teras 25 itu. Satu daripada teras yang diberi perhatian berat ialah untuk golongan muda. Nampak daripada sektor-sektor yang diberi tumpuan dan juga 5 tonggak teras dalam manifesto itu. 25 teras utama. Itu menjadi satu bersifat keterangkuman juga manifesto, tidak meminggirkan, malah saya lihat diberi keutamaan juga golongan belia di Sarawak. Wanita, belia, malah semua. OKU, semua peringkat. Tapi belia pada ketika ini di Sarawak khususnya, adakah mengalami masalah juga dalam untuk menyediakan ataupun mencari ruang pekerjaan itu? Ya, satu kita tak dapat nafikan sebahagian daripada anak muda di Sarawak ini yang di luar bandar bukan saja pindah ke bandar-bandar utama di Sarawak, ke Kuching, ke Miri, ke Sibu, malah sebahagian mereka telah berhijrah ke Kuala Lumpur, ke Johor, ke Singapura. Malah kita dengar disebabkan keinginan, kegairahan mereka untuk mendapat pendapatan yang tinggi, ada yang terperangkap dalam skam di beberapa negara jiran kita. Dan ini saya fikir perlu diberi perhatian berat oleh bukan saja kabinet baru nanti, kerajaan persekutuan yang baru, tapi juga kerajaan negeri Sarawak, untuk beri perhatian kepada bagaimana untuk memacu ekonomi, menarik pelabur asing, untuk kemudiannya memberi perhatian kepada golongan ini.
Jadi kita lihat sebenarnya inilah satu ruang juga bagi mereka yang berkempen nanti pun untuk tidak memperlekehkan pandangan pengundi-pengundi muda ini. Kita sebenarnya hendak berlintas langsung dengan rakan setugas di Puncak Borneo, Eric Christopher. Jika ada perkembangan di sana, boleh kongsikan? Terima kasih Fazril. Proses mengundi bagi Parlimen P198 Puncak Borneo di Pusat Mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Batu 15 Jalan Penrisen kini sedang berjalan lancar. Dan walaupun dengan keadaan cuaca yang hujan dan suasana di pusat mengundi yang kelihatan agak sunyi sedikit ketika ini, namun ramai sudah pemilih berdaftar yang telah hadir pada sebelah paginya untuk menunaikan tanggungjawab mereka di pusat mengundi ini yang beroperasi sejak pukul 7.30 pagi tadi. Dan terdahulu pada pukul 8.24 pagi, penyandang kerusi P198 Puncak Borneo yang juga calon gabungan Parti Sarawak, Datuk Willy Mongin, serta isteri beliau Datin Yi Chui Ling telah hadir untuk menunaikan tanggungjawab mereka dan selesai mengundi pada pukul 8.40 pagi. Dan untuk maklumat, pusat mengundi ini mempunyai seramai 1,145 pemilih berdaftar yang mengundi di 2 saluran. Dan pusat mengundi ini juga dijangka akan tamat beroperasi pada pukul 4 petang nanti. Dan untuk secara keseluruhannya, P198 Puncak Borneo mempunyai sebanyak 87 saluran mengundi yang merangkumi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu Mambung, Tarat dan juga Serembu dengan seramai 79,969 pemilih berdaftar. Dan pada PRU ke-15 kali ini, P198 Puncak Borneo sedang menyaksikan pertandingan 3 penjuru di antara penyandangnya Datuk Willy Mongin yang mewakili gabungan Parti Sarawak, Diok Dios yang mewakili Pakatan Harapan dan juga Yana Akam yang mewakili Parti Sarawak Bersatu. Jadi sekian sajalah laporan daripada saya di Pusat Mengundi SJKC Chung Hua Batu 15. Pastikan anda terus bersama kami. Tapi PRS saya fikir sudah bergerak ke hadapan dan GPS kali ini cuba merampas kembali kerusi-kerusi yang terlepas dalam 2018 dan keyakinan ini sebenarnya ada di sebalik momentum yang begitu tinggi, semangat yang begitu gairah yang dipacukan oleh kemenangan besar dalam 2021 yang lalu, iaitu PRN ke-12 apabila GPS memenangi 76 daripada 82 kerusi. Dan saya jangkakan momentum itu akan dapat ditangkap oleh imajinasi politik rakyat pada keseluruhannya. Dan di manakah kerusi panas itu? Dijangkakan bahawa kerusi panas itu akan berlaku di Lubuk Antu, di Seratok, malah di Sibu, di Lanang, dan juga di Julau. Mungkinkah Lerisang misalnya di Julau itu dapat menumbangkan Presiden PRS atau Presiden PRS dapat merampas kembali kerusi itu daripada Lerisang? Saya secara peribadi menyangkakan GPS kemungkinan akan dapat memenangi sekurang-kurangnya 25 kerusi kali ini, dan untuk memacukannya ke hadapan untuk pastikan ia dapat betul-betul menjadi kingmaker atau penentu dalam konteks siapakah yang bakal dapat berupaya untuk membentuk kerajaan pada malam ini ataupun sekurang-kurangnya esok. Tapi Datuk kira mungkin ia akan berlanjutan, so melihatkan blok-blok yang terdapat begitu banyak blok kali ini berbanding dengan pertembungan pada 2018, iaitu pertembungan hanya antara PH dan juga Barisan Nasional. Itu jelas sehingga memungkinkan peratusan pengundian itu berada pada paras yang kedua tertinggi dalam sejarah PRU negara, iaitu 82% yang tertinggi dalam 2013 iaitu 84%. Saya jangkakan kali ini berdasarkan apa yang dicatat setakat pukul 2 tadi, saya fikir peratusan itu mungkin berlega di situ. Tapi melihatkan dinamika politik kita dengan kewujudan blok ketika ini, kemungkinan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak menjadi kingmaker itu sangat tinggi. Pasti. Ini satu yang tidak mungkin bagi mana-mana blok, 4 blok Pakatan Harapan, PN, BN, GTA. Saya fikir GTA kepimpinan Tun Dr. Mahathir adalah sebuah parti akan kecundang teruk kali ini. Kemungkinan menang tidak lebih daripada 3 kursi. Ya. Dan dalam keadaan sekarang, dalam keadaan tidak ada parti dominan,
Ya. Walaupun ada banyak kajian mengatakan Pakatan Harapan akan berada di teratas ataupun paling banyak, itu saya bersetuju. Dan dalam konteks demikian, mana-mana parti yang meraih sama ada kerusi paling banyak, yang kedua paling banyak, perlu bekerjasama ataupun memujuk GPS dan juga parti gabungan dari Sabah dan juga warisan. Jadi dalam konteks ini saya anggap bahawa GPS itu dapatlah dianggap sebagai darah pingitan yang begitu cantik, begitu molek, menjadi rebutan jejaka, dan sejauh mana gabungan ataupun pakatan di Semenanjung itu berupaya untuk memujuk, menakluk dan juga memberi tawaran-tawaran tentu, nanti saya fikir ini akan menjadi perkiraan utama GPS untuk bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan tawaran itu. Datuk, mungkinkah di pihak pimpinan Datuk Parti Abang Jo sendiri, apakah mereka pada ketika ini sudah pun membuat pilihan siapakah mereka akan mereka jalin kerjasama ataupun masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat? Saya rasa ini banyak bergantung pada kalau jarak perbezaan kerusi itu tidak jauh. Katakan Pakatan Harapan saya jangkakan berada di lingkungan 85 hingga 95 kerusi. PN saya jangkakan sekitar paling banyak pun sekitar 25-30 kerusi, manakala Barisan Nasional mungkin dalam lingkungan 50 hingga 65 kerusi. Jadi kalau dalam keadaan demikian, Barisan Nasional kemungkinan akan dapat memujuk pakatan dari Sarawak dan Sabah untuk memungkinkannya membentuk gabungan. Saya rasa banyak kemungkinan berlaku. Mungkin BN, PN, Sabah, Sarawak. Jadi dengan itu sudah hampir pasti Barisan Nasional dapat membentuk kerajaan. Tetapi bagaimana kalau Barisan Nasional itu seperti didakwa oleh beberapa pihak melalui kajiannya 15 kerusi saja. Itu saya fikir agak pesimistik. Saya tak berapa bersetuju dengan kajian atau dapat itu. Kemungkinan seperti saya sebutkan tadi, dia dalam lingkungan 45 ke atas. Jadi saya percaya bahawa GPS dalam keadaan sekarang lebih selesa untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional berbanding dengan Pakatan Harapan selagi ada DAP di situ. Itu yang buatkan kesukaran dia. Tapi Datuk juga seringkali menyebut mengenai kajian. Semakin mendekati hari pengundian ini semakin banyak pula kajian. Saya lihat sejauh mana kredibiliti kajian ini, sebab kita lihat yang luar negara lain, dalam negara lain. Jadi mungkin pengundi muda terutamanya akan melihat itu untuk menjadikan satu panduan. Ini setakat saya tengok sekurang-kurang 8 kajian termasuk dari luar negara. Dari dalam negara kecuali di Sarawak, Sabah tak ada kajian. Kajian ini kebanyakannya dilakukan oleh badan penyelidik atau survey yang berpangkalan di Kuala Lumpur, yang buat tinjauan lebih daripada sekitar 1,000 responden. Dan kita perlu lebih berhati-hati, bukan telan bulat-bulat apa yang dihidangkan itu, kerana jaraknya, jarak kadang-kadang kajian itu agak jauh. Tapi satu hal yang saya tengok pasti ialah Pakatan Harapan untuk semua kajian ini mengatakan bahawa PH mendahului semua gabungan ataupun pakatan yang lain. Jadi saya percaya bahawa ini salah satu strategi perang saraf juga. Siapakah yang menaja mereka ini? Berapa banyak responden mereka? Adakah meliputi Sabah dan Sarawak? Adakah hanya keabsahan itu ada di kutipan data dan sebagainya? Jadi saya percaya bahawa sedikit sebanyak hasil daripada dapatan ini dapat memberi petunjuk kepada kita bagaimana arah pola pengundian ini selepas ini. Ya, betul. Mungkin syarikat-syarikat yang menjalankan analisa ini pun pasti ada klien yang mereka perlu kita ambil hati. Jadi kita ada syarat daripada rakan di Saratok. Apa perkembangannya, Rosita Ampong? Silakan. Pak Rosita, silakan. Ya, terima kasih El. Ketika ini saya berada di Dewan Sri Kerian, pusat penjumlahan rasmi undi bagi P205 Seratok. Jadi ketika ini baru sebentar tadi, lebih kurang dalam 15 minit, satu peti undi telah pun tiba di pusat penjumlahan undi ini. Namun saya tidak dapat pastikan lagi sebab belum dipaparkan di skrin di belakang saya ini peti undi tersebut datangnya dari pusat pengundian dari mana. Nantilah saya bawakan
jelas perincikan selepas ini. Dan mengenai proses pengundian pada hari ini di P205-100 nampaknya berjalan lancar dengan pada sebelah pagi tadi ramai yang mengambil peluang dari keadaan cuaca yang begitu baik, panas untuk turun beramai-ramai keluar mengundi. Dan menariknya apa yang saya perhatikan pada proses pengundian di beberapa pusat pengundi di sekitar Seratok ini, ramai jugalah golongan muda, anak-anak muda kita dalam lingkungan umur 18 ke 30 tahun yang keluar mengundi, dan ada juga sebahagian dari mereka pulang khas dari Semenanjung kerana ada yang bekerja, ada yang belajar, pulang ke daerah mengundi masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab mereka. Dan saya rasa mereka ini merupakan dalam lingkungan yang menyumbang 46% menyumbang pada peningkatan jumlah pemilih daftar di P205-100 dengan PRU kali ini 44,531 jumlah pemilih berdaftar berbanding 30,517 pemilih berdaftar pada PRU ke-14. Namun saya sebenarnya tidaklah mahu terpedaya dengan peratusan yang hampir 50% ini, kerana saya percaya dari mata kasar saya yang saya perhatikan di pusat mengundi itu hanya sebilangan kecil, dan saya percaya ramai juga yang tidak dapat balik atas kekangan kewangan dan sebagainya. Namun pola ataupun trend pengundian dari golongan muda ini biarlah saya serahkan kepada L dan juga penganalisis ataupun panel kita yang dijemput ke studio untuk menganalisis atau menjangkakan bagaimanakah pola pengundian pada kali ini. Dan nantilah saya akan bawakan perkembangan selepas ini nanti dalam pertemuan selepas ini, kerana cuaca agak tidak mengizinkan ketika ini dengan ribut kencang, masuk jugalah angin ke sini, masuk ke pusat pengundian ini nanti. Dan itulah keadaannya. Apapun kami harapkan, dan saya harapkan semua petugas pilihan raya akan selamat sampailah di sini. Dengan itu sekian dululah El, kembali kepada El di studio. Terima kasih Rosita. Saya harapkan anda mempunyai payung di sana kerana mungkin dah terasa air-air tempiasnya. Tapi walau apapun keadaan cuaca, diharapkan anda mengutamakan kesihatan dan juga keselamatan anda. Menarik, kawasan Seratok, perkembungan di antara engineers, jutera-jutera, personaliti ahli biju yang kuat di sana ditentang kuat oleh Giandam Jonathan daripada GPS, dan juga ada calon daripada satu parti lagi, Ibil Jaya, untuk menyaksikan bagaimana adakah mereka dari Kalaka, Krian dan juga Kabung memberikan sokongan kepada penyandang ataupun memberi ruang kepada calon lain. Pastinya di kawasan berkenaan sentiasa menjadi fokus adalah infrastruktur asas dan juga bagaimana untuk mempertingkatkan keadaan ekonomi di zaman inflasi yang semakin membebankan pada ketika ini. Adakah rakan kita di lokasi berikutnya sudah bersedia di P213 Mukah? Silakan. Baik, terima kasih Fazrel di Mini Grandstand. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari P213 Mukah Sarawak. Ketika ini saya berada di pusat pengundian Sekolah Agama Mukah. Di pusat mengundi ini dijangka seramai 2,077 orang akan hadir bagi melaksanakan tanggungjawab masing-masing, dan 4 saluran dibuka di sini. Keadaan cuaca pada pagi tadi dalam keadaan baik, memudahkan urusan pengundi untuk keluar mengundi. Namun pada sebelah petang ini pula keadaan cuaca sedikit mendung di beberapa kawasan. Baik, apa yang saya ingin kongsikan di Parlimen Mukah ini, terdapat 49 daerah mengundi dan 95 saluran pengundi. Sebanyak 8 peti undi telah dihantar semalam bagi kawasan luar bandar, dan berbaki 87 peti undi telah pun diambil pada pagi tadi seawal 4:40 pagi di lokap IPD Mukah dan IPD Dalat. Di Parlimen Mukah ini juga terdapat 3 kawasan DUN, iaitu DUN Balangian, DUN Telian dan DUN Dalat, yang secara keseluruhannya terdapat seramai 46,963 orang pengundi berdaftar. Terdahulu di Parlimen Mukah ini, kita dapat menyaksikan pertembungan di antara penyandang dan calon dari Gabungan Parti Sarawak, GPS, Datuk Hanifah Hajar Taib, dan calon dari Pakatan Harapan Abdul Jalil Bujang. Calon GPS Datuk Hanifah telah mengundi di Parlimen Petrajaya di Dewan Sekolah Kebangsaan Datuk Merpati Jepang, Kuching pada pukul 7.45 pagi, dan calon dari Pakatan Harapan Abdul Jalil Bujang pula mengundi di Parlimen Bintulu. Saya kira itu saja yang saya dapat kongsikan bagi Parlimen P213 Mukah pada petang ini. Yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali bersama Fazrel di Mini Grandstand. Silakan.
Baik, Awang Muhyiddin, terima kasih bawakan perkembangan dari Mukah. Di atas kertas dilihat Tok Hajah Hanifah Hajar Taib dilihat tidak mengalami masalah untuk terus pertahankan kerusi di kawasan Mukah dengan sokongan daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Dalat Telian dan juga Balinian. Satu kawasan yang saya kira mungkin dekat juga di hati Dato'. Semua saya percaya semua kerusi Melanau akan pasti disapu bersih oleh GPS. Semua kerusi Bidayuh juga akan disapu bersih oleh GPS. Yang menjadi masalah sekarang ialah beberapa kerusi majoriti Iban dan juga kerusi majoriti Cina. Dan apabila saya katakan majoriti Bidayuh tadi akan disapu bersih, implikasinya ialah Mas Gading akan dirampas kembali oleh GPS daripada DAP. Itu satu ramalan yang menarik juga. Tapi Datuk, kita lihat balik pada pengundi muda. Pada tahun 2018 dahulu tidak kiralah tsunami politik yang membadai sangat hebat pada ketika itu, tapi mungkin dalam satu kita katakan blessing in disguise lah, mungkin mereka mula percaya bahawa demokrasi di Malaysia ini masih punya harapan. Tapi kemudian wujudnya langkah Sheraton, mungkin langkah Kajang, langkah Port Dickson, banyak-banyak langkah lagi. Adakah pada masa ini akan membuatkan semakin meruntuh kepercayaan mereka pada demokrasi ini? Mereka tidak harus kecewa. Mereka tidak harus mengibarkan bendera putih. Sebenarnya dalam keadaan politik yang bercelaru, yang tidak menentu, mereka sebenarnya menjadi pentakrif yang definitif, yang menjadi kingmaker dan harus memainkan peranan mereka untuk pastikan suara mereka itu didengar, supaya ahli politik, pemimpin politik kita tidak melacurkan mandat yang telah diberi oleh rakyat. Apatah lagi di sebalik pelaksanaan akta anti parti yang telah pun dikuatkuasakan. Jadi dalam konteks ini, anak muda kita harus berani untuk ke hadapan. Bukan saja untuk menjadi pemilih, tetapi kemudiannya nanti menjadi calon. Kerana harus diingat, berdasarkan 222 ahli parlimen yang ada, dalam konteks Malaysia sebelum parlimen itu dibubar, sekitar 12% adalah mereka yang berada di paras 20-40 tahun ke bawah. Jadi kita nak lihat anak muda ini memainkan peranan mereka sebagai pemilih, dan pada waktu sama nanti jangka panjang mereka juga memainkan peranan sebagai calon untuk berdiri sebagai calon dalam PRU. Datuk, kita melihat di akhir perbincangan kita ni, cepatnya masa berlalu, Datuk. Apa yang perlu diberi perhatian utama oleh pengundi muda ini untuk keluar mengundi? Berbaki beberapa jam saja lagi pusat pengundian kebanyakan akan ditutup untuk mengundi. Paling penting saya fikir ialah calon. Parti. Adakah calon ini dapat digantung harap? Adalah parti ini parti yang berbohong banyak, atau parti yang mengemukakan aku janji dan komitmen yang betul-betul dapat dilaksanakan? Adakah parti ini parti yang dapat menjamin Sarawak yang stabil, yang maju, yang makmur melangkah ke hadapan menuju ke tahun 2020? Adakah parti itu telah banyak membatalkan projek pembangunan yang sepatutnya menjadi nikmat kepada rakyat di negeri ini? Saya fikir ini yang harus diambil kira. Di sebalik juga, mungkinkah parti ini nanti, pemimpin yang ditampilkan parti itu dapat memajukan ekonomi negara supaya mewujudkan peluang pekerjaan? Terima kasih Datuk Dr. Jendri Amir bersama dengan kami. Cukup padat, ringkas, walaupun saya rasa tak cukup sebenarnya untuk terus lagi berbincang. Pada anda di luar sana, ayuh keluar mengundi, buktikan bagaimana kepercayaan kita kepada sistem demokrasi. Untuk menyediakan manifesto bersifat populis dan fantasi itu mudah, tapi sejauh mana mampu direalisasikan kepada anda semua rakyat Malaysia. Jadi ayuh rakyat Sarawak keluar mengundi, teruskan bersama kami di RTM. Kita dengarkan yang sahih di RTM kembali bersama Munawar. Silakan.